Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi pada kali ni di video lah ni. Sebuah video untuk memudahkan kita bincang lebih banyak. Okay, so kita pergi ke bahagian part 2 kali ni. Set 7 part 2 lah, bahagian kedua. Okay, bahagian pertama itu InsyaAllah kita dah selesai, dan dia lebih mudah sikit lah untuk part 1 tu. So kita pergi ke advance lagi, nombor 11, mungkin nombor 13. Dia dah lebih advance lah, dia dah masuk ke bahagian B. So soalan dia agak panjang untuk diselesaikan lah. Ok, terus kita pergi ke soalan nombor 11 ni. Encik Siva berjaya membina sebidang tanah untuk projek tanaman pisang. Ok, tanah tersebut seperti di bawah. Diberi luas keseluruhan tanah itu ialah 9,800. Okay, maksudnya keseluruhan ni 9,800 dia punya luas. Okay, so dia tanya buktikan H sama dengan sekian. Soalan dia bagi ni lah, luasnya adalah 9,800. So ini kalau kita tengok sekali imbas, kita dah tahulah ni nama dia adalah trapezium kan. Ni nama dia trapezium. Ni kamu kena tahulah. Jangan tak tahu pula. Ada juga yang tak tahu semalam saya tanya. Okay, so ni adalah trapezium. So rumus trapezium sama. Rumusnya adalah, kita buat terus lah bawah ni. Trapezium sama dengan setengah darab A tambah B darab dengan dia punya tinggi ataupun C lah. Okay, mesti sama dengan, ni keseluruhan lah. Ini keseluruhan ni trapezium ni. Ni sekerat ni pun trapezium. Kalau yang sebelah kiri ni pun bahagian trapezium. Kalau kita gabung semua pun nama dia trapezium. So kita boleh gabungkan sebenarnya ni. So samakan dengan, nanti kita samakan je lah, kita jawab sahaja. Setengah A tambah B. A dia yang mana? Yang selari. Yang ni lah, 4x dengan 6x tambah 25. So kita letak je lah kat sini, 4x tambah 6x tambah 25 kurungan tinggi dia apa? Ni dia bagi ni tinggi ni. Ni bukan tinggi 81.9 ni bukan tinggi. 3x tambah 11 ni pun bukan tinggi. Tingginya adalah H. So letak sajalah H. Sama dengan, okay, so tepi sini kita dah tak gunalah. Kita samakan dengan dia punya keseluruhan. Okay, untuk soalan ni panjang sikit. Ni dah kategori soalan arah tinggi lah. Saja je nak bagi soalan pertama hari ni, kita buat terus arah tinggi. Sebab tenaga kamu masih banyak lagi. So kita samakan dengan 9,800. Lepas tu kita pindah-pindah lah. Nanti kamu akan dapat lah. Macam ni dia tanya buktikan H sama dengan. Maksudnya belah kiri kita nak H, last sekali kita nak H lah. So kita pindahkan saja. So yang pertamanya saya akan pindahkan setengah ni. Setengah pindah sebelah dia jadi darab lah kan. Bagi 2 pindah sebelah dia jadi darab 2. Kita akan letaklah 9,800 darab 2 macam tu lah. So yang tinggal kat dalam ni 4x, kita selesaikan lah. 4x dengan 6x dapat 10x tambah 25 kurungan H. Okay, macam tu. Betul, H sama dengan, kita stay saja H. Maksudnya belah kiri ni kita akan campak belah kanan lah. Bila kita campak ni darab, pindah sebelah dia jadi bahagi. Okay, ni insyaAllah ni kamu tahulah sepatutnya. Okay, 9,800 darab dengan 2 dapat berapa? 19,600 betul 19,600. Kamu tekanlah kalkulator. Okay, lepas tu kita dah selesaikan ni bawa pergi sebelah jadi bahagi. So kita letaklah kat bawah ni 10x tambah 25. Betul? Kita kecilkan sajalah. Kalau kita tengok sini, kita boleh banding lah. Macam ni dapat 2. Ini masih 10. Nampak? 5. Belah kanan dia 5. Ini 25. So kita boleh kecilkan. Kita bahagi dengan 5 lah setiap satu kan. Kita bagi 5 lah.
10 bahagi 5 dapat 2. 25 bahagi 5 dapat 5. 19,600 bahagi dengan 5 berapa? 19,600 bahagi 5 dapat 3920. So dapatlah 3920. So kalau kita susun betul-betul, 3920 perkan dengan 2x. Allah, dah tak nampak dah tutup muka pula kan. Okey, contoh tepi sinilah dari sinilah 3920 perkan dengan 2x tambah 5. Okey, inilah jawapan dia. Sama tak? Samalah kalau kamu bandingkan. Betul lah tu. So terbuktilah, dapatlah markahnya 3 macam tu. Dan kalau markah ada 3 lah, dia selesai. So simple lah. Ni trapezium keseluruhan sahaja. Ada sama je konsep sebelum ni kita buat. Okay, terusnya bawah ni. Bawah ni lagi panjang. Okay, diberi pula H sama dengan 2x tambah 19. Tadi kita dah cari dah H ni sekian. Lepas tu dia bagi pula yang ni. So apa kerja kamu adalah kamu kena selesaikan lah. H sama dengan H. So dah selesai lah. Kita samakan sahaja. So ambil lah 3920 perkan dengan 2x tambah 5 sama dengan, sebab dia kata dah sama H dengan H, so sesamakan lah dengan belakang ni, 2x tambah 19. Ok, selesaikan lah macam tu. Ataupun ni depan, ni belakang ke macam mana pun boleh, tak ada masalah. Contohlah kalau kamu confuse kan, sebab balik lah kalau kamu confuse, so tulis balik lah nak jawab B ni kan. H sama dengan 3920 per 2x tambah 5. Ni yang tadi kita jawab. Lepas tu dia bagi nilai yang baru, 2x tambah 19. So kita gantikan H ni dengan 2x tambah 19. Kita ganti sahaja. Yang belah kanan ni samalah. Itu saja. Lepas tu kita buat apa? Kita darab silang. Bila darab silang maksudnya darab semualah, keseluruhan. Ni sebab dah tak muat ni. Ni kamu kena jawab sendirilah. Belah kanan dia 2x tambah 5 sama dengan 3920. Bila nampak macam ni, ni dah penuh ni. Bila nampak macam ni, ke sepadam je ni. Sepadam lah ni bukan yang kamu tak boleh tengok balik kan. Ok, sepadam. So kita jawab lah kat sini. Kembangkan macam biasa. Depan jumpa depan, depan jumpa belakang, belakang jumpa depan, belakang jumpa belakang. Ataupun kalau tak mahir juga, kita letak ambil depan, belakang kita salin sahaja. Kita ambil depan, yang baki dia letak belakang pun boleh, tak ada masalah. Mana-manalah. Ni lambat sikit lah banding dengan yang kalau kita dah darab terus kan. So dah buat lah 4x kuasa 2 tambah 10x tambah 38x tambah 959 95 3920. Ok, ni bila dah dikembangkan. So kalau nampak ni kuasa 2, ini kuasa 1, ini tak ada kuasa. Kita dah tahulah ini adalah pemfakturan lah, kuadratik. Kuasa 2 je kuadratik lah tu. So kerja kamu adalah samakan belah kanan kosong. Kita kena bawa lah 3920 ni kena bawa ke belah kiri, dia jadi apa? Tolak. Ini sepatut kamu dah tahulah. Tengok dah tahu dah dia jadi tolak. Sebab apa dia jadi tolak? Sebab asal dia daripada tambah. Ni tak payah cerita lah kot. Ok, so selesaikan lah 4x kuasa 2. So tulis dah terus 10 tambah 38 x dengan x sama. So kita boleh tambah sajalah 48x. Lepas tu ni berapa ni? 95 tolakkan dengan 3920. Ok, kita dapatlah negatif 3825. Macam tu. Ok, lepas tu apa? Kita kena faktorkan.
Faktor macam biasalah, tekanlah kalkulator. Kita masukkan equation, lepas tu kita pilih degree kalau kamu punya kalkulator degree lah. Okay, kita masukkan 4, kita masukkan 48, kita masukkan negatif 3825. Tekan lah. So kamu akan dapat 51/2. Macam tu. Satu lagi kita dapat negatif 75/2. Ok, ni masukkan lah. Ni selesaikan. Ni macam biasa lah. Ni naik atas dia jadi 2x, lepas tu tolak 51, ni jadi 2x tambah 75. Ni sepatutnya kamu dah mahir lah. Tu yang saya kata, buat latihan lah. Modul dulu kini, sebelum ni kita dah buat. Lepas tu dah ada modul makam pula, set 1 sampai 5 tu sepatutnya kamu dah buat dulu. Pandai-pandai lah, cari masa sendiri lah. Jangan harapkan tunggu suruh. Itu pun tak buat kan. Bila nak berkembang ni, kamu dah terlambat sebenarnya. Kalau siapa yang memang tak tahu sangat ni, memang agak terlambat lah. Sebab ni dah bulan 10 Belajarlah baik-baik. Ok, so sampai sini kita dapat ni. So kita boleh pilih lah. Untuk nak jawab macam ni panjang 4x, contohlah kita ambil ni 4x. 4x, x ni tak boleh lah negatif kan. Macam ni kita tak boleh lah ambil negatif. Mana ada meter dalam negatif kan. Jarak panjang dalam negatif tak ada. Kita tak berhutang panjang. So kita mesti ambil yang positif, 51/2. So kita ambil lah x sama dengan 51/2 ataupun berapa tu? 51/2 tu. Jadikan dia perpuluhan. 51/2. Tekanlah kalkulator. Ataupun 51 bahagi 2 pun boleh. Nanti dapatlah 25.5. Okey. Tu x lah nilainya. So kerja kamu buat apa? Sebab bila dia tanya perimeter, maksudnya ukur keliling lah. Keliling, tak payah masuk dalam. Keliling saja 81.9 tambah dengan 4x. 4x ni pula kita dah tahu dah x tadi kita dah dapat 25.5. So kita masukkan sahajalah. Macam ni kamu boleh selesaikan terus lah sebenarnya. 4x kita masukkan dengan 25.5. So kita tulis lah terus je kalkulator tu. Kamu ambil 25.5 darab dengan 4 kan. Sebab dia kata 4. So kita boleh tulis lah kat situ 102. Ok, macam ni pula 6x tambah 25. 6 darabkan dulu dengan x ni tadi yang kamu baru dapat. Tambah pula dengan 25. 178 lah kat sini. Macam tu. Ok, saya harap kamu faham lah. 3 darab x maksudnya 3 dan kurungan 25.5. Kamu nak buat macam ni dulu, tekan sama dengan dulu. Lepas tu kamu tambah dengan 11 pun boleh. Macam tu pun boleh. So dapat 87.5. Macam tu lah. Baru kita dapat keliling dah, kita dah tahu lah 1, 2 ni. So kita kena tambahkan semua. Kamu kira-kira lah sendiri. Tambahlah semua ni 102 tambah 81 tambah 178 dengan 87. Nanti dapatlah jawapan kat sini. Ok, saya tak bagi jawapan. Ok, so bagi kamu punya kerja lah untuk kamu buat. Terus ni soalan pertama. Ok, terus kita pergi ke 13A. Soalan 13 terus lompat. Soalan 12 kita dah buat sebelum ni 41. Tapi itu pun tak tahulah. Ada yang reti buat, ada yang tak reti buat kan. So saya tak terang lah. Dan dalam video tu pun saya tak terang detail macam mana nak buat persamaan serentak dia tu kan. Beberapa orang je lah yang faham tu, saya rasa. Tak apa, kita tinggalkan tu dulu. 13A, okay, ini bentuknya pandangan daripada ni pelan. Ni pandangan pelan lah. Pelan ni maksudnya daripada atas. Kamu nampak bulat, ada titik. Lepas tu pandang daripada hadapan pula, nampak segitiga. Ini sebenarnya orang dah tahu dah. Bentuk apa ni? Bentuk segitiga, tapi bila pandang daripada atas dia jadi macam bulat. So ini adalah cone kan sebenarnya. Kalau kamu tahulah. Takkan tak tahu. Okey, tengok je.
Dia ada titik kat tengah. Kita tengok daripada atas, kita nampak titik lah. Lepas tu keliling ni ada bulat. Jadilah tu macam tu. Lepas tu pandang depan pula dapat macam tu. Okey, siap lah. Macam ni sahaja. 2 markah lah kat sini. Kalau tak puas hati kat, letak lah tingginya 6. Dia punya jari dia berapa? 2 2 cm pun boleh. Tak salah lah kalau nak conteng lah. Kalau tak conteng pun tak ada masalah. Biar je macam ni. Sebab dia nak lukis je bentuk. Dia tak suruh berapa apa, dia punya jarak lah. Kita tak payah kira betul lah 2 cm. Tak payah tarik 2 cm. Susah ni nak buat ni. Dia bentuk 3D kan. Terus kita pergi ke 13B1. Ni lukisan lah. Ni lebih penting lah. Okay, pandangan daripada X. Kalau kamu tengok sini, kamu anggap ada orang kat sini. Dia tengok sini bangunan ni. Kamu akan nampak kotak bawah ni. Lepas tu silinder. Kita akan nampak apa daripada depan, daripada tepi ni. Kita akan nampak kotak jugalah. Kalau saya lukis macam ni lah. Pandang daripada sini kita tak nampak lah condong dia tu. Kita nampak yang bahagian dalam dia ni. Kita anggap kita ratakan sajalah. Di bahagian belakang tu kita nampak. Walaupun dia bahagian belakang, tapi kita anggap dia ratakan lah ke belakang. Saya rasa kamu tahu ini. Satu, yang bawah lah. Terusnya, daripada pandang sini pula, kita akan nampak satu kotak kan. Itulah kotak juga sama. Inilah yang selorikkan ni. Kita akan nampak macam tu lah bila diratakan. Sebab kita tak akan nampak lengkung dia tu. Kita akan jadi kotak lah. Kamu boleh tengok lah bekas air ke botol ke. Kamu pandang daripada tepi, dia jadi kotak. Itulah. Okay, so kita lukis lah. Ni senang ni. InsyaAllah ramai yang tahu ni. Okay, so jawab lah. Kita lukis. Sekejap So bawah dia sini berapa? 8. Tinggi dia, kita tak cari yang condong. Kita tengok yang tegak betul-betul. So 2. Seterusnya tinggi lagi berapa baki? Kat sinilah. Sebab dia kata semi silinder diameter 5. Maksudnya sini 2.5. Tinggi dia ni pun jejari lah nama dia kan. Ni pun jejari bulat daripada tengah ke hujung. Ini pun 2.5. So dia jadi 2.5 lah. Macam tu. Allah. Okay, lukis lah betul-betul. Tarik pembaris. Okay, siap. Itu sahaja. Senang lah. Yang ni pandangan daripada X. Seterusnya pandang daripada pelan pula. Pandangan atas. Pandangan atas kita akan nampak kotak ni kan. Pakai yang warna merah pula. Kita akan nampak kotak ni yang kat tengah-tengah ni. Seterusnya ada benda yang kita tak nampak. Dia berada di belakang, iaitu line ni. Line ni kan dia ke dalam sikit ni. Macam sini kan 5 kan, 5 kan. Dia kata diameter 5. Yang ni 4 sahaja. Maksudnya dia ke dalam sikit. Line sini ke dalam sikit. So automatik dia akan jadi putus-putus. Syarat kamu dah cubalah sebelum dengar saya punya video ni. Barulah kamu boleh meningkat lagi kan. So kita boleh lukis lah kat situ. Segi 4 8 sama. Lepas tu kita cantik ya. Okay, tebal sikit lah Okay, so 8. Dia punya pandangan ni dapat kotak-kotak ni berapa? 5. Okay, keseluruhan 5 lah. Seterusnya ada line tengah-tengah ni KL ni. And dia berada di 4 sahaja. Daripada ujung ke sini dapat 4 sahaja. So dia jadi putus-putus lah kat situ. Sini 4, sini 1. Jadi 5 cm. InsyaAllah ni boleh buat lah ni. Harap kamu boleh faham lah tu. Dia berada di belakang ni. Ada satu line kat sini. Kita tak nampak. Kat sini kan nampak cantik lurus je. Tapi benda ni berada di belakang. Okay, saya tak nak lama-lama kat sini. Panjang pula kan video ni. Okay, 14A.
Okey, ni plot kotak. Ini pernah kita buat sebelum ni. Set 6 ada penerangan sebelum ni. Kuartil pertama. Kuartil pertama, nampak kotak ni. Yang betul-betul depan ni namanya kuartil pertama. So berapa jawapan dia? 55. Ni kamu boleh ingatlah sendiri. Terusnya kuartil last kali, yang ketiga ni lah, penutup dia adalah 75. Macam tu. Pertama dengan ketiga lah, ada partner dia 55 dengan 75. So median dia, median tak semestinya tengah-tengah. Dia berada di sini. Ni kena baca lah. Ni line ni lari sikit sebenarnya. Dia kat sini patutnya dia tutup. Itulah. So kita boleh baca lah. 65, 70. Dia ada 10 kotak. Maksudnya 65 nak pergi ke 66 kena 2 kotak lah. Baru dapat 66 kan. Tengok betul-betul. 66, 2 kotak lagi 67, 2 kotak lagi 68, lepas tu 69, lepas tu 70 lah. So setiap 2 kotak baru nilainya 1 naik kan. Ni kena belajar lah kira tu macam mana. So soalan ni 65, ni 66, lepas tu kat sini 67 kan, 2 kotak lagi. Lepas tu dia tak sampai pun 2 kotak. Dia tengah-tengah sini antara 67 dengan 68. So berapa? 67.5. Dia tak sampai 68. Terusnya nilai maksimum. Maksimum boleh baca lah. Dalam nombor ni paling besar berapa? 90. Dia dah titikkan kat situ, 90. Dan kalau minimum, inilah 45. Begitu nombornya. Terusnya julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil maksudnya kuartil 3 tolakkan kuartil 1 kan. 3 tolak 1. Itu memang kena ingat lah julat. Julat antara kuartil Q3 tolak Q1 kan. So kuartil 3 75 tolak dengan kuartil pertama 55. 75 tolak 55 dapat 20. Okey, ni boleh congak sajalah. Ni simple lah, insya-Allah. Okey, terus kita pergi ke 14B. Okey, ini adalah sisihan piawai. Soalan tanya, dia dah bagi sini 7 orang. Lepas tu dia kata kira sisihan piawai jika seorang lagi pemanah dengan skor 8 menyertai kumpulan latihan tersebut. Maksudnya dia dah 7 orang, tambah lagi 1 kotak. Nilainya adalah 8. Macam itulah, sebab dia kata skor dia 8. So ini kena keluarkan lah sisihan piawai. Ni kena tengok lah balik rumus saya pernah bagi sebelum periksa pertengahan tahun itu. Kalau tanya saya pun aku pun lupa kat rumus dia apa kan. Kena tengok balik lah rumus. Jarang sikit orang hafal rumus-rumus ni. So kita pakai sisihan piawai. Sebelum sisihan piawai kita pakai variant dululah. Variant. Ada variant. Okay, variant ni. Lepas tu nanti baru sisihan piawai. Sisihan piawai yang tak ada kuasa 2 tu. Okay, jawablah salah satu. Sebelum variant pula kita ada mean kan. Macam itulah step dia. Mean dulu jumpa, baru pergi variant, lepas tu baru pergi ke sisihan piawai. So ada tiga lah step dia tu. Soalan tanya sisihan piawai. So sisihan piawai, okay, saya keluarkan rumus dia. So dia punya rumusnya adalah jumlah X kuasa 2 perkan dengan N tolakkan dengan min kuasa 2. Tu rumus dia. Ni nak cari variant. Lepas tu kalau kita nak cari sisihan piawai, kita puncakan saja. Ni senang lah bawah ni. Yang tengah ni lah masalah sikit. Okey, yang atas ni pula min. Min pula rumusnya dia bagi juga jumlah X perkan dengan bilangan. Okey, tu rumusnya. Ni rumus ni jangan risaulah. Kalau mu tak payah hafal pun tak apa, ada kat depan. Dia ada 2 rumus lah jenis. Satu yang untuk data selerak macam ni. Satu lagi yang data yang dah dalam kotak-kotak tu kan. Jadual terkumpul panggil. Data terkumpul lah. Dia tu dah terkumpul.
dalam kotak-kotak tu. Daripada 20 ke hingga 29, 30 ke 39 tu kan. Kalau kamu ingat lagi tu. Itu data terkumpul. Data kumpul lah, data siap-siap. Yang ni data selera lagi lah. Ataupun data tak terkumpul kita panggil. So kita pakai X. Pakai X lagi lah. Kalau macam tadi kita dah pakai FX lah kan. Ok, so terusnya jumlah X. X ni adalah data dia. So kita tambah sajalah. Tak susah pun. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 8. Jangan lupa pula ini. Lepas tu bahagi dengan berapa? Ada berapa orang ni? 3, 6, 7, 8. 8 orang lah. Dapat kan lah. Kat situ. Ok, kamu boleh tekan lah kalkulator. Kalau pandai congak lah. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 8. Ok, kita dapat 62. 62 per 8 lah. 62 bahagi dengan 8. So letak terus lah perpuluhan. 7.75. Biarkanlah dalam perpuluhan. Senang. Jangan kau letak dalam pecahan. Jenuh agak lah nanti. Bila dah campur dalam macam ni, dia pening sikit lah. Ok, terusnya kita nak cari pula variant kan. Nak cari variant ni pakai X kuasa 2. X ni 6. Tadi kita tambah 6. Tapi yang ni jumlah kuasa 2 pula. Kena jumlahkan lah. Macam ni tadi kita letak sini pun boleh. Tadi berapa tadi 62 kat sini 62 kan total. So 62 bahagi dengan 8 dapat 7.75. Terusnya kita nak buat variant pula kuasa 2. 6 kuasa 2 dapat 36. 7 kuasa 2 9, 49. Nak tekan lah kalkulator. Takkan tak faham kuasa 2. 6 kuasa 2 macam tu. Tekan lah 36. Ni CP je. 99 dapat 81. 99 dapat 1. 81 8 dapat 64. So kita tambah sahaja kat situ lah. Ok, so dah biasa buat macam ni. So kita tambah je lah kat sini. Ataupun kalau kamu nak buat dalam ni pun tak ada masalah. Kamu tambahkan 36, tulis tambah 49, tambah pun boleh. Ataupun kamu conteng kat tepi sini lah 36. Ok, so tambahkan saja ni. Kena kira lah. Tekan lah kalkulator, nanti faham tu. 492. Ok, 492. Kalau kita tambah lah. Kamu boleh conteng kat sini. Tambah. Ataupun kau tulis sini jumlah ke macam mana. Yang penting orang kalau bila pemeriksa tengok tu, dia faham lah tu apa benda ni 492 ni. Sama ada kamu tulis tambah ataupun tak nak tulis tambah, kamu tulis jumlah ke, kamu buat satu kotak baru jumlah pun boleh. Yang penting kau faham lah. Ataupun kamu nak conteng kat sini kan, 36 tambah 49 tambah 36 pun boleh. Ataupun macam banyak lah atau dia. 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tambah 6 kuasa pun boleh. Mana-mana lah. Yang mana yang kamu minat lah. Biasa buat tahulah tu yang mana satu. Jangan tak tulis langsung. So saya tulis lah kat sini. Sebab suka simple sikit. So kita dah kira lah sini 492 bahagi dengan N dia. N masih sama lah. N bilangan dia masih ada 8 orang. 8 orang. Betul lah 8 orang. Tolak dengan min tadi 7.75 kuasa 2. So tekan lah kalkulator. Ok, 492 per 8 tolak 7.75 kuasa 2. So dapat kat situ perpuluhan 1.4375. Ok, itu adalah jawapannya. Itu untuk variant lah. So bila kita kata apa CMPY, kita buat apa? Kita puncakan lah. Macam ni. Kita nak dapat
variant ni variant ni variant, ini sisihan piawai. So kita puncakan sahajalah daripada ni 1.4375 ni, tekan je lah punca. Saya error pula kan. 1.4375. Kalau kalkulator kamu boleh tekan macam tu, kalkulator ni tak boleh lah kan. So dapatlah 1.1999. Kalau kamu nak ambil 3 tempat puluhan, kalau nak ambil 2 tempat puluhan, 1.2 lah. Biasa kita biasakan ambil 2, 3 atau 4 lah, 4 puluhan, sebab dia nombor dia kecil. Ini sebab 1 ada masa dapat 0.5 macam tu kan. So kecil sangat lah. So saya tulis lah, kita ambil 3 sini 1, 2, 3 lah. 1.199. Okay. So kita bundarkan lah kat belakang tu. 9 ni kita bundarkan jadi tambah 1. So dapat 9 kat sini. Kalau kamu ambil 4 pun boleh. Kalau ambil 4 maksudnya 5 ni dah lebih daripada tu, tambah 1 dapat 9 tambah 1 dapat 10. Sama jugalah, sama je mana-mana lah. Okay, itu adalah sisihan piawai. Berapa lama dah? Dah setengah jam dah ni. Ni baru berapa soalan ni. Okay, kita pergi ke soalan ni. Ini panjang pula ni kan. Tapi ni penting lah, sebab kita tak pernah jawab sangat soalan ni. Ni soalan tingkatan 4, tajuk last sekali. Jarang-jarang lah. Tak tahulah kalau tahun lepas kamu dah buat banyak kali. Tapi ni masa kamu PKP tahun lepas kan. Tak tahulah kau belajar betul tak betul. Okay, ni soalan ni dia tanya Encik Mohsin dan Puan Rabiah. Kamu baca, kamu fahamkan lah. Pendapatan, lepas tu ni ada tolak, simpanan tetap, dana kecemasan, lepas tu ada perbelanjaan tetap, lepas tu ada perbelanjaan yang tidak tetap. Kena baca lah benda ni. Gaji dia 9,000, bersalah gaji dia ni. Isterinya 6,700. Lain-lain pendapatan, sewa rumah. Dia ada beli rumah tapi dia sewakan kat orang. Ni maksudnya sewaan rumah. Kalau tak faham tanyalah. So total semua dia punya pendapatan bulanan 16,700. Besarlah ni. Terusnya tolak simpanan tetap 10% daripada pendapatan gaji bersih. Yang ini bergantung pada individu lah masing-masing. Ada orang 10%, ada orang 5%, ada orang 1% agaknya, ada orang 50% agaknya. Kalau gaji besar sangat, tengoklah gaji dia macam ni, simpanan dia setiap bulan dia simpan saja dah 1,600. Simpan saja, baru simpan 10%. Lepas tu simpanan tetap untuk dana kecemasan. Ini emergency lah kita panggil. Kecemasan ni emergency. Tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba sakit ke apa-apalah, ataupun kemalangan ke kan, yang perlukan duit, repair kereta banyak ke, itu kategori dana-dana kecemasan lah. So disimpan setiap bulan 500 juga. So bila dia tolak 16,700, dia tolak lah benda ni. So tinggal 14,530. Ni baki yang boleh digunakan. Dia dah tulis dah pun, kamu baca fahamkan lah. Terusnya perbelanjaan tetap pula, pinjaman rumah 2,000, angsuran kereta, premium insurans, dan upah pengasuh anak. Ni tetap lah. Maksudnya nombor dia tak akan berubah lah. Macam ni 2,000, 2,000, tahun depan, bulan depan pun 2,000. Angsuran kereta sama je, itu namanya tetap. Berbeza dengan yang tidak tetap. Macam ni utility ni macam ni lah, TMB, air, elektrik, Astro ni mungkin kadang-kadang dia tetap, kadang-kadang tak tetap kan. Tengok kau punya package lah. So dia senang dia cerita, dia masukkan tidak tetap lah. Ada masa kau langgan yang pelik-pelik kan, tiba-tiba nak langgan bola ke kan, dia naik lah harga dia. So dia jadi tidak tetap macam tu lah. So 600. Perbelanjaan sekolahan 2 anak 1,200. Belanja petrol dan tol 750. Anggaran lah, barangan dapur 1,500.
pemberian ibu bapa RM2,000. So perbelanjaan tidak tetap RM6,000. Bila kita nak cari lebihan, kita buat apa? Kita tolakkan sajalah. Pendapatan dia RM14,000, tolak dengan RM5,000 belanjaan tetap, tolak lagi dengan RM6,000. So bakinya adalah RM2,680. Ni saya fahamkan baca ni lah. Ada orang dia baca ni pun dia tak faham ni. So cuba terangkan lah. Kalau ada soalan tanya. So soalan dia, ni baru cerita soalan pun dah panjang kan. Ini belum terang lagi. Ini dah 35 minit dah. Okay, Encik Mohsin berhasrat untuk membelikan sebuah kereta untuk gunaan Puan Rabiah. Sekarang ni kereta hanya Encik Mohsin saja. So dia nak beli untuk isteri dia. Sempena hari lahir isteri dia 7 bulan akan datang. Okay, yang ni penting lah. Ni 7 bulan daripada sekarang lah. Bukan dia beli esok terus beli. 7 bulan lagi. Maksudnya dia merancang. Dia berhasrat untuk membeli sebuah kereta yang berharga RM60,000. Di mana dia akan membayar wang pendahuluan sebanyak RM10,000. Beli kereta RM60,000, dia bayar duit muka lah. Panggil duit muka RM10,000. So ada baki lagi RM50,000. RM50,000 tu lah yang dia akan bayar bulan-bulan nanti. Bukan bayar RM50,000 setiap bulan. Adalah tu kiraan dia tu. Dia tak cerita lah dalam ni kan. Kalau dia cerita dalam ni, panjang lah soalan ni. Dah masuk dengan silibus tingkatan 3 sekali. Mau pening kepala kan. Nak kena kira pinjaman pula. Tu kalau complete soalan lah. Okay, so adakah beliau mampu membeli kereta tersebut? Berikan 2 alasan bagi menyokong pendapat anda. Berdasarkan macam ni, kalau kita tengok ada lebihan, lepas tu dia ada simpanan, kalau agak-agak kamu lah, agak kamu dia boleh tak beli ni daripada 7 bulan akan datang. Sebab dia nak kena bayar RM10,000 ni. So kerja kita kena kira lah bagaimana kita nak kira dia punya, nak boleh bayar tak dalam masa 7 bulan tu, ada tak duit RM10,000. Tu soalan pertama dia lah. So kamu kena bagi lah alasan dia kenapa kamu sokong, ataupun kalau kamu tak sokong, macam mana kan. Kamu kena bagi alasan lah. Ini di jawapan ni ada 4 jawapan ni. 3 jawapan. Okay, so macam mana nak buat ni? Paling senang lah. Kamu tengok lah lebihan lah kan. Bila kita ada gaji, lepas tu kita belanja. So ada baki RM2,600 lah. Setiap bulan, 1 bulan dia ada lebih RM2,680. Ni sebulan. So kalau 7 bulan daripada akan datang, so kita darab lah 7 kan, betul lah. So 7 bulan, darab je lah 2680 darab dengan 7, dapat apa? Tu cara paling senang lah. Kamu tengok je, kamu faham lah tu. Dapat apa? 18,760. Ini daripada 7 bulan daripada sekarang. Maksudnya lebihan pendapatan dia ada 18,000. Pada kamu punya tanggapan lah, mampu tak dia bayar duit RM10,000 ni? Boleh lah kan. Sebab dia ada lebihan pendapatan kan. Lebihan pendapatan dia. So kita bagilah alasan pertama, lebihan pendapatan 7 bulan melebihi, bantailah ayat macam mana kan, melebihi wang pendahuluan. Bedalah. Asal ayat orang faham tu boleh lah tu, diterima nombor 1. Okay, tu jawapan pertama. Ni betul lah ni. Seterusnya apa lagi? Okay, kalau ikut kita nak beli kereta sebenarnya, kita tengok ni lah kan. Okay, kita ada lebih tu, kita boleh bayar lah. Okay, lain lagi, macam ni yang boleh membuktikan lah. Ni dalam silibus lah ni, membuktikan yang dia mampu. Kita tengok dia punya simpanan dia, simpanan tetap dia tu. Satu, dia boleh ada simpanan bersih 10%. Satu lagi, dia ada dana kecemasan. Ni pun boleh digunakan lah untuk nak jawab ni soalan ni. So kalau kita cerita dia ada simpanan tetap 10% setiap bulan pun boleh.
Simpanan tetap, boleh kita buat lah dia punya ni simpanan tetap selama 7 bulan melebihi, dia ada backup lah, kita kata tambahan lah ni, dia ada simpanan tetap, tak adalah cakap simpanan tetap. Simpanan tetap selama 7 bulan boleh membantulah perbelanjaan macam tu. Kalau macam ni lah, macam ni dia kan dia dah bayar kereta, mungkin lepas tu dia ada benda lain dia nak beli kan, so kita boleh lah pakai yang simpanan tetap macam ni. Ni pun boleh membantulah dia punya alasan-alasan dia kenapa dia layak lah untuk membeli kereta. Nanti satu hari nanti kebiasaannya, tapi biasanya kita kira yang pertama ni pun dah cukup dah ni, dah lebih pendapatan bulanan, bayarlah kan. Tapi kamu kena ingat lah, bila ni bayar duit muka sahaja. Lepas tu kan 10,000 ni ada baki 50,000 tu, ansuran bayar berapa kereta setiap bulan, tu pun kena kira juga. Mungkin 600-700 lah kan setiap bulan. Cuma dia tak kira dalam ni, semua dah dapat 600 lagi tu. Inilah di backup, di coverkan oleh simpanan tetap ni 1,600. Kalau dia bayar kereta tu harga tiap bulan kena bayar 600, dia masih ada lagi 1,000 pun boleh. Kamu ceritalah alasan kamu macam mana, InsyaAllah dia terima je. Okay, tak faham ulang balik lah apa yang saya cakap tadi. Lepas tu, seterusnya, adakah Encik Mohsin mempunyai pengurusan kewangan yang baik? Okay. Yang ni kena buka buku lah ni. Ni tingkatan 4 punya kan. Mana dapat kan. Ni dah pengurusan kewangan dah ni sebenarnya. Ini dah tak boleh masuk matematik kan ni. Ini dah jauh dah. Ini semua benda nak masuk dalam matematik. Jenuh kat matematik. Banyak sangat nak belajar. Okay, so tak apalah, dia nak masuk juga. So pengurusan kewangan yang baik, so kalau kamu tengok lah daripada segi dia punya benda ni, biasa kita tengok kat sini lah, dia ada simpanan tak. Pertama justifikasi kita, dia ada simpanan tetap, gitulah. Ini markah ni, dia pengurusan yang baik tu, maksudnya dia ada simpanan. Lepas tu dia ada dana kecemasan kan, simpanan simpanan dana kecemasan. Tadi simpanan tetap saja, lepas tu simpanan kecemasan pula. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, kalau dalam matematik kamu punya silibus, dia dah masuklah insurans ni, macam ni. Insurans, dia mempunyai pelindungan insurans, waranti lah dengan cerita. Apa-apa hal jadi pun, kalau tiba-tiba lah kemalangan ke kan, kemalangan pun dia dah ada lah insurans dia boleh cover balik lah. Macam ni 6,007 contohlah, kita bagilah contohlah Puan Rabia ni kemalangan contoh, so 6,007 dah tak ada kan duit bulanan, tapi dia ada di cover oleh insurans. Tak tahulah berapa ribu insurans kan boleh dapat. So mungkin perbelanjaannya boleh ditanggung oleh insurans. Ni antara dia punya justifikasi lah kenapa dikatakan dia adalah mempunyai pengurusan kewangan yang baik. Simpanan tetap, lepas tu simpanan untuk dana kecemasan, lepas tu ada perlindungan insurans, lepas tu dia ada dan yang paling penting lebihan pendapatan bulanan. Ada orang tak ada lebih pun, negatif ada lah. Tu masalah lah tu. Lebih dia pun 200 je agaknya, tu pun masalah juga tu. Macam ni lebihnya 2,000, sangat besar lah tu nilainya. Ni tak ada masalah lah ni, maksudnya kat sini bagus lah ni cik ni, sebab gaji dia besar kan. Gaji dia macam engineer dah ni, 9,000 ni.
Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian belakang ni. Encik Mohsin dikatakan mengamalkan kaedah SMART. Kaedah SMART ni dia bagi dalam pun spesifik, boleh diukur, boleh capai, realistik, tempoh masa. Okey, saya ambil balik soalan yang nombor 1 tadi. Sebab dia objektif. SMART ni sebenarnya untuk mengira objektif kita lah. Kita ada matlamat kita. Macam ni Encik Mohsin dia matlamat dia apa? Bukan jadi kaya. Matlamat dia nak beli kereta sebenarnya kan. Tadi dia punya soalan dia. So kita punya jawapan dia mestilah berkisarkan pasal kereta dia ni lah. Berdasarkan dia punya gaji lah. Macam tu. Tengok matlamat dia lah. Kalau matlamat dia nak pergi haji contoh, ceritalah pasal haji tu kat situ. Macam ni dia cerita pasal kereta. So kamu kena ceritalah kat dalam ni untuk kereta. Okay, so spesifik. Tengok kalau kat sini Encik Mohsin ada nak beli kereta harga RM60,000. Inilah spesifiknya kan. Tak boleh lah kita tulis beli kereta sahaja. Ada spesifik, beli kereta RM60,000. Spesifik lah tu. Ada tak boleh kalau beli kereta saja, kita pun tak tahu kereta apa nak beli. Tak tahu BMW je kan. Tak berapa ratus ribu pula kan. So dia dah spesifik. Dia dah beritahu dah harga dia RM60,000. Cantik lah tu dia punya matlamat dia tu. 7 bulan daripada sekarang kan. Tu matlamat yang baik lah. Dia dah tahu dah harga kereta, tempoh masa nak bayar, berapa pendahuluan. Dia dah rancang dulu. Ni benda ni lah yang kamu belajar, diterapkan lah dalam kamu punya silibus. Terusnya boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan tempoh masa. Kita jawab lah yang mudah dulu. Tempoh masa ni senang lah. Tempoh masanya adalah 7 bulan kan. Macam tu. Dalam masa 7 bulan. Bukan esok. Tak boleh lah. Esok tu bukan tempoh masa. Itu secara mendadak kan. Tempoh masa dia ada masa lah. Terusnya boleh diukur, boleh dicapai, realistik. Kamu jawab lah mana yang kamu boleh jawab dulu. Macam ni boleh diukur. Macam ni boleh diukur, kita kira lah dia punya berapa banyak yang dia nak kena bayar. 10,000 kan. Dalam masa 7 bulan tu nanti apa benda duit yang diperlukan. Duit pendahuluan lah kan. Duit macam mana tulis duit wang pendahuluan Okay, wang pendahuluan RM10,000 macam tu. Okay, itu maksudnya boleh diukur. Lepas tu boleh dicapai. Tadi kita nak ukur 10,000, boleh tak start dia capai 10,000 ni? Kita dah kira tadi dah. Lebihan dia pun dah 18,000 kan. Dah lebih daripada pendahuluan dah pun sebenarnya. Dah lebih 8,000 dah. So boleh dicapai lah. Kita nak cakap macam mana? Wang pendahuluan. Saya tengok jawapan ni. Aku kalau fakta-fakta ni aku tak ingat sangat ni. Wang pendahuluan boleh disediakan dalam masa 7 bulan kan. Macam tadi. Kalau kamu tengok tadi lah. Kita dah kira tadi 18,000 tadi tu. Kita kira. Memang lebih sangat lah. Memang cantik sangat lah tu. Lepas tu realistik. Sama je lebih kurang. Okay, lebihan bulanan RM berapa lebihan dia? Alamak, mana pula? Lebihan dia 2680. Okay, itu lebihan dia lah. 2680. So dia memang lebih. Tiap bulan dia ada lebih. Tu realistik lah. Lepas tu apa tadi yang justifikasi kita lagi? Kita ada simpanan tetap. Dia ada simpanan tetap juga. So memang realistik lah. Boleh dicapai lah senang cerita. Okay, itu saja. Alhamdulillah. So ini dah 50 minit. Ni kalau ikutkan sebenarnya ada lagi ni soalan ni. Kan jenuh pula kan. Dah berapa jam pula nak habis ni. Ni insyaAllah lah. Ni minggu depan lah tu. Mungkin macam mana saya pun tak tahu lagi apa jadi. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan.
Okey, yang ni kamu kena hantar di Google Classroom. Ya, saya harap kamu buat lah. Tak banyak pun. Ini cerita panjang lebar saja nak bagi kamu faham. Ini fakta kan, banyak fakta. So kamu kena hantar di Google Classroom lah untuk memastikan kamu buat. Itu je saya nak tahu. Sama ada kamu buat dengan tak buat je. Tiru tak tiru tu dah cerita kedua dah kan. Mungkin kamu cepat-cepatkan je, kamu tiru ke macam mana, tinggal lah. Yang penting kau pernah nampak sebuat tu. Kalau peksa tu, insyaAllah lah kau ingat lah sikit-sikit kan. Takkanlah tak ingat langsung. Okey, itu saja dulu saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.